إلى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke majlis-majlis ilmu seumpama ini membuka luaskan lagi untuk kita pintu-pintu syurga Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan, kita sambung kembali kuliah tafsir kita juzuk 30. Kita bermula pada muka surat yang ke-90, muka surat 91, iaitu ayat yang ke-8 daripada suratul A'la. Ayat 8 suratul A'la, muka surat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakir
Fazakir, ra yang mati sebelumnya huruf berbagi bawah. Maka ra itu kita kena nipiskan. Fazakir. Jangan baca fazakir. Ada sikit ya. Bila kita muncung ya bulat mulut kita, bibir kita, ra tu akan jadi tafkhim, akan jadi tebal. Jadi kita nak nipiskan ra ni, bibir kita kena infitah, kena buka. Fazakir. Kalau fazakir, jadi tebal. Jadi ra yang mati sebelumnya bagi bawah kena baca nipis. Fazakir in nafa'atiz zikra. In nafa'a. Nun mati bertemu dengan nun idgham ma'al gunnah. Kita baca dengan dengung qada 2 harakat. Atau tuan-tuan tengok huruf nun tu, semua nun yang mati dalam Quran, jikalau tiada tanda mati di atasnya, kosong di atas nun tu, dia mati tapi tak ada tanda mati je, maka nun itu kena didengungkan, kecuali kalau di hadapannya huruf lam dan ra. In nafa'atiz zikra. Kaf ni kalau kita sebut bunyi dia ada bunyi angin, bunyi macam hamas, zik. Jangan keliru, dia tak boleh bunyi zik. Kalau ke tu itu qalqalah. Kaf bukan huruf qalqalah. Zik, tu ra. Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha. Nun mati bertemu dengan ya, pun idgham ma'al gunnah, kerana huruf idgham ma'al gunnah ada 4 kan, ya, waw, mim, nun. Maka kita dengungkan man yakhsha. Maka tuan-tuan jadilah bacaan dia lebih kurang bunyi dia a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz zikra sayadzakkaru man yakhsha. Sadaqallahul azim. Itu sedikit tuan-tuan dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok sama-sama dari sudut tafsirannya. Ayat yang ke-8, wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memberi kepada engkau taufik kepada jalan yang mudah. Yakni Allah memberi taufik, iaitu kemudahan kepada Rasulnya. Ini kepada Rasulnya untuk menjalankan syariat agama Islam Rasulullah SAW, yang berdasarkan sikap lemah lembut lagi sangat mudah mengamalkannya. Di antara syariat-syariat yang diturunkan dari langit, maka agama Islam yang dibawa oleh baginda adalah paling mudah mengamalkannya. Jadi maksud wa nuyassiruka tu, kata Ustaz Ahmad Sunaji kat sini, maksud dia wa nuyassiruka tu kami mudahkan sebenarnya, dan kami beri taufik, kata Ustaz Ahmad Sunaji, maksud dia di sini supaya mudah, memberi taufik kepada Rasulullah supaya mudah. Mudah apa tuan-tuan? Mudah untuk menjalankan syariat agama Islam. Dan dalam banyak-banyak syariat Nabi-Nabi terdahulu sampailah kepada Rasulullah, syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pelengkap kepada syariat-syariat yang sebelum itu. Pelengkap kepada syariat-syariat sebelum itu, seterusnya menyempurnakan, mencantikkan lagi. Sebab sebelum-sebelum tu syariat dia macam syariat Nabi Musa kan, nak taubat kena bunuh diri. Kalau sekarang ni nak taubat kena bunuh diri, ramailah orang Ihsaniyah ni setiap hari kita sembahyang jenazah lah. Orang ni taubat, orang ni taubat, orang ceramah taubat. Setiap hari kita sembahyang jenazah, setiap hari kita bertahlil. Lelah tinggal imam dengan siap dengan zikir surau. Nabi semua taubat sebab menyesali kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Itu syariat Nabi Musa dulu kan. Susah. Tapi syariat Nabi Muhammad ni banyak kelonggaran, banyak rukhsah yang diberi kepada umat Islam akhir zaman. Dalam peristiwa Isra' sendiri pun dah bayangkan dah. Daripada 50 waktu jadi sampai 5 waktu. Nabi-Nabi terdahulu pesan kat Nabi dah. Umat kau ni kocik-kocik, tak larat dia biasa. Minta kurang. Sampai jadi 5 waktu.
Jadi wa nuyassiruka itu yang disyarahkan oleh Ustaz Ahmad Sunhaji. Maksud wa nuyassiruka ni iaitu Allah Taala beri kepada Rasulullah kemudahan, taufik untuk jalan yang mudah mengamalkan syariat Islam. Dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran ni Imam Qurtubi sebut apa maksud wa nuyassiruka lil yusra, kami beri taufik kepada engkau kepada jalan yang mudah. Maksud lil yusra iaitu jalan mudah untuk beramal dengan kebaikan. Nak beramal mudah ya, syariat Rasulullah SAW. Semayang tak boleh berdiri, suruh duduk. Tak boleh duduk, suruh ngereng. Tak boleh ngereng, suruh baring. Tak boleh nak gorak-gorak pakai mata ya. Hati ya. Puasa yang tu juga, suruh puasa 30 hari. Tak boleh puasa sakit, kau buka, lepas tu kau ganti balik. Ganti balik. Zakat macam tu, ada lebih harta baru kau bayar, tak ada lebih tak payah. Wajib pergi haji, kau nak pergi haji semua jauh kat Saudi tu, tak ada duit tak payah pergi. Yang mampu ya pergi. Jadi banyak kelonggaran yang diberi oleh Allah Ta'ala untuk beramal kebaikan. Sebab itu kalau tak boleh juga beramal tuan-tuan, masalah orang tu. Sebab Allah Ta'ala buka pintu luas untuk beramal. Sebab itu antara disebut oleh Ibn Abbas, kata dia Ibn Abbas, nuyassiruka la an ta'mala khaira. Kami mudahkan kau dengan maksudnya supaya kamu boleh beramal, boleh melakukan kebajikan. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami beri taufik kepada engkau lil yusra, kepada yusra. Yusra itu juga disebut oleh Ibnu Mas'ud sebagai maksudnya ai lil jannah. Seolah-olah kalau ikut Ibnu Mas'ud, wa nuyassiruka lil jannah. Kami mudahkan engkau Muhammad, kami beri taufik kepada engkau lil jannah, kepada syurga. Untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara keseluruhannya disebutkan yusra ni, mudah ni, kami beri taufik kepada jalan yang mudah. Maksudnya adalah syariat Islam yang lurus, yang bersifat tolerans, yang mudah untuk diamalkan. Itu berdasarkan apa yang disebut oleh Al-Imamul Qurtubi rahmatullah alaih dalam tafsir ini. Wallahu a'lam. Kemudian ayat yang ke-9, fadzakir in nafa'atiz zikra, maka berilah peringatan seandainya peringatan itu bermanfaat. Kan kalau beri seandainya kan, kalau tak bermanfaat tak payah beri peringatan. Jadi saya lebih suka tengok berdasarkan apa yang dalam tafsir ni, kita maknanya berilah peringatan kerana peringatan itu bermanfaat. Kan kalau andai kan macam syarat pula. Kau beri manfaat kan, akan sesuai diterima ni, berilah peringatan. Tak terima, tak payahlah. Jadi tak macam itulah maksud ayat Quran ni. Jadi maksud dia beri peringatan kerana peringatan itu membawa manfaat. Yakni Allah menyuruh Rasulnya supaya sentiasa memberi peringatan kepada umatnya berdasarkan kitab suci Al-Quran, di mana saja tempat yang sesuai pengajarannya dan mendatangkan manfaat untuk mereka. Jadi walaupun tuju ke Nabi, tapi pengajaran ayat ni tuju kepada semua orang, umat Islam, yang mana Quran ni sebagai kitab panduannya. Nabi disuruh beri peringatan, begitu juga kepada kita, kena beri peringatan. Ad-dinu nasihah, agama tu nasihat, menasihati. Jadi kita jalankan kerja kita berdasarkan ikutlah skop kemampuan kita. Ikut dalam keluarga kita, adik-beradik kita, jiran tetangga kita, kan, anak-anak kita, ikut kemampuan kita lah. Ada orang yang kemampuannya sikit, ada orang kemampuannya besar, luas. Jadi yang penting kita kena sabar luaskan peringatan ini, kerana peringatan memberi manfaat. Ayat ini menunjukkan cara dan adab menyiarkan ilmu pengetahuan. Kalaulah kita bagi makna seandainya tadi, jadi ayat ini sebenarnya memberikan tunjuk ajar, adab, iaitu janganlah ilmu itu diberikan melainkan kepada ahlinya. Ada ilmu-ilmu yang bila dia tak sampai kepada orang yang sepatutnya, dia jadi fitnah.
Sebagaimana kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Ma anta bimuhaddatsin qauman hadisan la tablughuhu uquluhum illa kana fitnatan li ba'dihim." Engkau tidak patut menuturkan kepada suatu kaum kata-kata yang tidak dapat diterima oleh akal mereka, kerana boleh menjadikan fitnah kepada sebahagian mereka. Kan? Jadi maksud ada ilmu-ilmu yang tak sesuai untuk kita sampaikan kepada orang. Sebab itulah kalau bersangkutan dengan Quran, adab orang-orang imam-imam yang kadang-kadang imam tu dia suka baca qiraat kan. Kalau tuan-tuan nak tengok pergi masjid kat Pancu tu, ada malam ni Selasa tak salah dia. Ustaz tu dia ngajar, malam dia akan bawa qiraat. Ibnu Katsir, Asim, Kisai, Hamzah. Adab dia kena beritahu dulu sebab awam bukan orang semua mengaji qiraat. Kena beritahu tuan-tuan yang perempuan, malam ni saya akan baca bacaan menurut riwayat Khalaf an Hamzah. Jadi yang dia ngaji. Tapi ada juga di situ kawan-kawan tersebut orang-orang yang marah dah. Tak apa-apa dia baca, tak mana datangnya bacaan ni, tak pernah didengar dia orang tadi kan. Tak pernah dengar bukan maksud tak ada. Kita yang tak jumpa, yang tak ngaji. Jadi bondo tu dah ada dah, pergi masjid tu biasa. Budak-budak pun ngaji qiraat. Cuma kat Malaysia ni jangkit batuk batuk apa Malaysia ni dia tak ngaji. Kat Mesir, negara-negara Arab tu biasa. Kan? Jadi itu bukan semua orang. Bukan kalau tak diberitahu nanti tiba-tiba imam tu baca ihdinas siratal mustaqim. Zero sebari semua apa keluar. Ni apa pula baca zirat ni? Tak pernah jumpa pun tu dia. Padahal benda tu ada wujud. Jadi jangan kadang-kadang macam dalam ilmu tauhid kita disuruh belajar kata ulama-ulama kita untuk orang awam ni belajar tauhid tu secukup rasa. Sampai kita boleh mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan yakin. Kalau kita ngaji ilmu tauhid, dia ada bab-bab yang kadang-kadang dia manjat tinggi sangat. Jadi orang tak apa nak faham, itu boleh jadi fitnah belakang. Cukuplah kita ngaji kan tinggi-tinggi benar kan sampai yang baru saya nampak Tuhan barulah saya qana Allah Taala tu macam mana apa kalau orang tu ngaji tauhid sampai dia qana Tuhan, itu masalah orang tu. Dah tu dah qana dah 10 tahun dia. Dia ngaji tauhid, dia makin dia belajar macam mana dia tak qana siapa macam mana Tuhan tu sebenarnya. Yang itu betul tauhid. Tahulah Tuhan macam ni lah Rahman macam ni. Itu masalah tauhid orang tu. Kan? Jadi ada bab-bab yang tinggi-tinggi tak payahlah kita kan. Macam bab melihat Allah, ru'yatullah. Ulama-ulama kita bahaskan. Kalau orang awam kan kita ngaji, kita kata kan ada imam yang mimpi melihat Allah kan dia kata, "Wih, apa benda ni?" gitu ya. Jadi benda-benda tu boleh mendatangkan fitnah. Itu jadi ayat ni juga aja menyampaikan ilmu, memberi peringatan biar sampai ke akal orang. Jadi biar sampai ke akal orang tu benda yang disampaikan tu kena fikirkan konten itu, isi kandungan ni. Itu juga bahasa yang digunakan. Datang profesor pergi ceramah ke kampung kau. Ini adalah merupakan satu manifestasi tu orang kampung. Menatang apa manifestasi itu koro tadi dia. Dia apa bodoh manifestasi itu tadi dia. Sebab itu tuan-tuan kena implementasikan dalam menatang apa pula implementasi itu mau tinggi betul ilmu ni. Bahasa tak faham. Tak kena lah ke kampung. Bahasa pun nak kena tengok juga. Lainlah dekat orang ngaji, orang belajar. Sesuai lah bahasa macam tu. Akan guna bahasa-bahasa yang bombastik, tidur orang sudah. Orang pun terkesima. Terkesima pun tak tahu mana terkesima orang tu kan. Itu tak payah. Jadi ayat ni aja beri peringatan, cara adab nak sampai tu pun kena betul lah. Itu yang disebut oleh Ustaz Ahmad Hasan Haji. Dalam ayat ni, dalam kitab tafsir Al-Jami' Imam Qurtubi ni dia sebut, berikanlah peringatan, ai fa'il qaumaka ya Muhammad bil Quran. Wahai Muhammad, beri peringatan kepada kaummu dengan Al-Quranul Karim. Dengan Quran. Beri nasihat. Kata Yunus daripada Hasan, satu riwayat daripada Yunus daripada Hasan mengatakan,
Tazkirah ni lil mu'min wa hujjatun 'alal kafir. Peringatan-peringatan berdasarkan Quran ni dia akan jadi peringatan kepada orang beriman, tapi dia hujah kepada orang-orang yang kafir. Quran ni bila kita sebut pada orang kafir, dia akan jadi hujah. Dia akan menidakkan, menafikan perbuatan-perbuatan yang orang yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu susah nak dengar. Kan? Quran ni isi dia. Yang kita beriman, orang kafir tentulah berlawan, dia tak beriman. Kita solat, orang kafir kan jadi hujah, dia tak solat. Dia ada banyak perkara. Kata Yunus daripada Hasan, peringatan ni untuk orang beriman manfaat dia, tapi kepada orang kafir dia akan jadi hujah. Dan berkata waqala al-Jurjani, seorang ulama namanya Jurjani, kata dia peringatan ni wajib. Ayat ni fazakir suruh. Dalam Quran fazakir suruh ni ada dua maksud. Satu suruh yang wajib, satu suruh tapi tak wajib, dia sunat dia. Jadi kata Jurjani at-tazkir wajibun. Peringatan dalam memberi peringatan tu wajib wa illam yanfa. Memberi peringatan tu wajib kata Jurjani walaupun peringatan tu tak memberi manfaat. Sampai kena sampaikan. Ingat kena ingatkan. Manfaat tak manfaat orang itu masalah lain. Kita kena sampaikan tazkirah, peringatan kepada orang sebab wajib kata Jurjani walaupun dia tak memberi manfaat. Maksud ayat ni fazakir inna fa'ataz zikra ni, kata dia fazakir, berikanlah peringatan walaupun peringatan tu tak memberi manfaat. Berikan peringatan. Sebab wajib manusia ni memang mengingatkan dia. Itulah yang berlaku kepada kehidupan para nabi dan rasul. Rasul-rasul dulu latih dia berdakwah kepada kaum. Sebahagiannya memberi manfaat, sebahagiannya tak dengar, bahkan ramai yang kufur. Sebab itu beri peringatan tu wajib. Kalau nabi-nabi tu tengok hari pertama dakwah tak ada orang masuk, tak payahlah payah pula ke orang. Jadi peringatan tu wajib. Dengar tak dengar tu lain cerita lah. Itu kata Jurjani. Kata Jurjani. Allahu a'lam. Ayat fadzakir in nafa'atiz zikra. Kemudian fayadzakkaru man yakhsha. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Wa yatajannabuhal ashqa. Dan orang-orang yang celaka yakni kafir akan menjauhinya. Bila kita beri peringatan, orang-orang yang takut pada Allah, dia dengar. Orang yang ada keimanan dalam hati dia, ada agama dalam jiwa dia. Bila diberi peringatan, dengar deh. Mau ngikut. Adalah agama dalam diri dia, ada bimbingan, ada iman. Adapun orang-orang yang ashqa, yang celaka, yang kafir, dalam kurungan tu kafir. Pada perkataan ashqa ni maksud dia celaka. Celaka di sini dalam kurungan ditulis kafir oleh Ustaz Ahmad Sunaji ni berdasarkan tafsiran sini. Terjemahan dia lah. Tapi ashqa tu tak disebut orang kafir ke orang beriman. Ada juga kadang-kadang orang yang beriman yang celaka nasib dia. Kita tengok nanti apa yang dicatatkan oleh Imam Qutubi di sini. Jadi Allah menerangkan bahawa orang yang mendapat faedah dan pelajaran sebagai peringatan dari kitab suci Al-Quran itu ialah orang yang takutkan Allah akan seksanya. Orang ini akan memerhati setiap pelajaran yang diberi kepadanya sehingga jelas baginya perkara yang benar dan jalan yang hak serta wajib ditempuh. Kalau kita beri peringatan, salah satu tanda kelembutan hati seseorang iaitu apabila dia boleh dengar nasihat. Boleh dengar lu ikut lain cerita, boleh dengar duduk kejap dengar ya. Itu boleh tu. Kalau baru nak cakap kau seorang lah yang betul lah, yang payah je tu. Kita belum cakap pergi dia dah beri nasihat kat kita pula. Kesudahan terbalik pula, kita pula menerima nasihat daripada dia pula. Kau baru kita nak cakap ni datang ni nak bising ni kan tadi dia. Saya tahulah saya ni tak baik, dia belum kita cakap dia dah ngaku dah. Kan? Jadi itu masalah. Itu tanda ada keras dalam hati. Orang kalau ada kelembutan hati, dia boleh dengar tu alhamdulillah. Boleh ikut dia tapi boleh dengar. Boleh tunduk. Itu insya-Allah. Kalau selalu dinasihatkan, cakap akhirnya dengan lama-lama dia ikut juga. Ikut. Jadi orang-orang yang takut pada Allah,
may yakhsha sayadzakkar, dia akan dapat manfaat daripada peringatan-peringatan yang Al-Quran turunkan pada kita semua, disampaikan oleh guru, nabi-nabi, rasul, ustaz-ustaz. Maka dia dengar, dia akan menyerap masuk dalam jiwanya, dalam hati dia. Wa yatajannabuhal ashqa. Jadi siapa yang dapat pengajaran ni, dapat faedah ni? Man yattaqillaha wa yakhafuhu, kata Imam Qurtubi. Sayazakkaru ni maksud dia, orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Sayazakkaru ni maksudnya akan mendapat pelajaran. Man yakhsha, iaitu orang-orang yang takut pada Allah. Jadi siapa orang yang takut pada Allah ni? Kata Imam Qurtubi di sini, iaitu man yattaqillaha wa yakhafuhu. Orang yang betul-betul bertakwa pada Allah dan dia takut pada Allah Ta'ala. Mesti orang ni dia akan dapat manfaat daripada peringatan-peringatan yang orang bagi. Dia dengar bertambah keimanan dia. Dia dengar nasihat orang ni bertambah keimanan. Dia dengar lagi, dia buat. Dia dengar lagi. Lebih banyak peringatan dia dengar, lagi bertambah keimanan dia. Ini orang yang takut pada Allah dan mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Farawa Abu Salih an Ibni Abbas qal nazalat fi Ibni Ummi Maktum. Kata Abu Salih yang diambil daripada riwayat Ibnu Abbas, kata dia ayat ni turun kepada Ibnu Ummi Maktum yang buta tu. Dalam kisah kita baca sebelum ni, Abasa wa tawalla, yang jumpa Nabi tu, Nabi berpaling tu, yang buta. Abdullah bin Ummi Maktum ni dia jenis, dia rajin bertanya pada Rasulullah hal-hal bersangkutan dengan agama. Dia rajin belajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ibnu Abbas, ayat ni turun kepada Abdullah bin Maktum. Dia ni mudah dengan nasihat. Dia ni rajin belajar. Ni orang yang takutkan Allah. Sayadzakkaru man yakhsha, akan mendapat pelajaran, pengajaran lah orang yang takut, sesiapa yang takut kepada Allah. Kata Ibn Abbas, ni ayat ni turun cerita Abdullah bin Ummi Maktum. Wallahu alam. Dan Imam Al-Mawardi rahmatullah alaihi menyebutkan juga orang-orang yang bakal mendapat manfaat pengajaran daripada ingatan orang, iaitu mayyarjuhu, siapa yang mengharapkan ridha Tuhan, yang mengharapkan Allah, orang-orang ini akan dapat manfaat daripada peringatan-peringatan yang diberikan. Kalau boleh datang surau, kalau boleh datang masjid, tuan-tuan, kalau boleh cari guru donga, sahlah orang ni sebenarnya mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keridhaan. Manusia ni dia tak cari yang dia tak harap. Kan? Bila dia harap tu dia carilah. Harap dia teringat dia harap betul nak makan tunjang, cari tunjang. Sampai jumpa. Mencari tu sebab ada harapan tu. Mudah-mudahan minggu depan dapat makan tunjang. Bila dia tergerak hati tu dah ada berharap dia tu, carilah. Itu maksudnya kata Imam Mawardi sini, siapa yang mengharap Allah dan keridhaan ni, orang ni akan dapat peringatan. Dia memang dia cari. Dia nak. Itu ayat sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Sebaliknya peringatan ni tak akan memberi manfaat kepada orang-orang yang celaka. Orang-orang yang ashqa, yang celaka. Siapakah orang-orang yang celaka ini? Orang yang celaka, tetapi orang yang celaka dan degil, kata Ustaz Maksud Haji muka surat 92, tidak mahu mendampingi pengajaran Al-Quran, sebaliknya menjauhi dengan menyombongkan diri. Orang ini akan merasakan panasnya api neraka yang sangat besar di lembah neraka Jahannam. Tak dengar nasihat Quran, lari malang lah. Dengar pun tak nak, baca tak boleh. Dah lah baca tak boleh, faham pun tak, dengar pun tak nak. Jauh hidup daripada Quran. Nabi sebut dalam hadis kan, panjang hadis, man tarakal Qur'ana yawman tarakahul Qur'ana usbu'an, tarakahul Qur'ana usbu'an, man tarakal Qur'ana usbu'an tarakahul Qur'anu syahran, man tarakal Qur'ana syahran tarakahul Qur'an aman. Panjang hadis tu. Siapa yang tinggalkan Quran sehari, 1 minggu Quran tinggal dia. Siapa seminggu tinggal Quran, sebulan Quran tinggal dia. Siapa sebulan tinggalkan Quran, setahun tu Quran tinggalkan dia. Setahun dia tinggalkan Quran, hilang berkat dalam hidupnya.
Tuan. Kan? Baca pun tak pernah mandang, Quran pun dia tak pernah. Tak pernah tengok. Tak ada pun Quran kat rumah. Ini masalah besar. Kan? Paling tidak pun ada lah. Buat tangkar kan. Itu pun teruk kat tu. Tu teruk je tak boleh buat tangkar tu dah. Yang menghalau setan ni bukan Quran tu yang ada ni. Allah Ta'ala yang halau sebenarnya. Ambil berkat. Ambil berkat kena baca lah. Karena ini nasib Quran. Nabi sebut dalam hadis, akhir zaman besok, Quran ni akan naik tulisan dia ke langit. Seperti bunyi lebah, berdengung. Berdengung naik. Berdengung, berdosing naik sampai habis Quran. Tak ada dah. Tulisan ni tak ada. Jadi sebelum dia naik ni baca-baca lah. Boleh hafal-hafal. Boleh ingat-ingat kan. Ambil lah manfaat daripada tulisan ni yang kita boleh baca. Kan, baca tulisan pun 1 huruf sampai 10 kebajikan. Malangnya hari ni Quran itu bukan saja orang tak ambil pengajaran daripada isi kandungan ni, orang baca pun tak nak. Dalam keadaan Quran tu dah dipermudahkan, besar dah, dia bosan, dia warna-warni kan, diletak sempadan ni, kau berhenti ni, kau dah nak mudahkan orang. Kau muluk kat sini, kau berhenti kat sini. Kau berhenti sini, kau muluk kat sini. Siap warna hijau, merah, semua segala warna ada dalam Quran tu. Mudah nak mudah baca. Besar-besar tulisan ni. Tak ada besar lagi. Kalau dihampap dari Quran tu, imam sujud, jatuh Quran tu, mati imam tu kayaknya. Hampap dari Quran, besar Quran masa tarawih. Itu pun tak ada nak orang baca. Quran lawa, cantik, tapi sayang tak dibaca. Saya selalu sebut, memang Quran banyak. Dalam rumah ada Quran, dalam kereta ada Quran. Mana lagi? Berobeh Quran, dalam bilik kita ada Quran, tapi malang. Satu yang malang ni. Quran memang banyak kat rumah kita, tapi Quran tak ada dalam hati kita. Tak ada dalam hati kita. Tinggal Quran tu. Jadi macam mana dapat manfaat daripada Al-Quran? Kita boleh fikir sama-sama tuan-tuan. Setiap hari kita kena baca Quran. Kata Al-Hasan, api yang besar itu ialah api akhirat. Dan yang kecil pula ialah api dunia. Ini kata Al-Hasan. Kemudian orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam tidak akan mati sehingga membolehkan ia berehat dan tidak pula dapat hidup dengan baik lagi mulia. Sebaliknya sentiasa diseksa dan menderita. Siapa ni? Orang Al-Ashqa. Kita tengok dulu ayat 11 tu tuan-tuan. Wa yatajannabuhal ashqa. Peringatan-peringatan ni akan dijauhi oleh orang-orang yang celaka, yang ashqa. Kata Imam Qurtubi, siapa ashqa ni? Ai asyaqiyyu fi ilmillah. Orang yang celaka pada ilmu Allah, pada pengetahuan Allah. Orang-orang ni memang dah celaka dah. Hidup Waqila, dan dikatakan ada pandangan ulama, kata di ayat ini maksud dia, siapa ashqa ni? Dia adalah turun kepada Al-Walid bin Mughirah dan Utbah bin Rabi'ah. Ini di antara dua orang yang banyak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang ashqa, yang celaka ni, apa akan dia dapat? Allazi yaslan naral kubra. Dia akan masuk ke dalam api besar. Allazi yang yaslan nara, yang masuk dalam bakaran api yang kubra, yang besar. Menjauhkan peringatan Quran apa semua tak nak longgar, masuk dalam neraka, kata Allah Ta'ala. Masuk dalam neraka, la yamut fiha wa la yahya. Mati pun tak, hidup pun tak. Ke mana dia macam tu? Tak mati, tak hidup. Apa ada tak ni? Api yang besar, narul kubra. Kubra tu iaitu maksud dia orang yang menjauhkan, yang tak dapat peringatan, manfaat daripada peringatan tu adalah orang-orang yang celaka, yang akan masuk dalam api neraka yang besar. Maksud narul kubra, api neraka yang besar itu iaitu huwa hiya sufla min atbaqin nar. Itu yang dikatakan oleh Al-Farra. Maksud dia lapisan sufla min atbaqin nar ni, lapisan paling bawah neraka. Orang celaka ni duduk kat situ. Bawah sekali duduk kat situ. Paling panas tu. Situ duduk Jadi Imam Ustaz Ahmad Sunahaji dia ambil ke sini dalam tafsir Qurtubi ni. Kan dalam ni sebut, kata Al-Hasan, api besar itu ialah api akhirat dan yang kecil pula ialah api di dunia. Ni Al-Hasan sebut.
Al-kubra naru jahannam wa sughra narud dunya. Dia banyak datang daripada kitab Imam Qurtubi ni. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian orang dalam neraka ni dia hidup pun tak, dia mati pun tak. Mati tak, hidup pun tak. Maksudnya dia tidak mati sehingga dia boleh berehat daripada azab. Dia tak mati, dia hidup. Walaupun dia hidup, dia tak hidup senang. Wala yahya hayatan tanfa'u. Dia tak hidup dengan hidup yang memberi manfaat. Tak ada. Hidup kena seksa dalam neraka itu selama-lamanya. Orang-orang yang celaka. Jadi ada di sini Imam Qurtubi ada bawa hadis tentang keadaan orang-orang yang masuk ke dalam neraka Allah. Iaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di mana disebutkan di sini kata Imam Qurtubi wa annal muwahhidina minal mu'minin idza dakhalu jahannam wa hiya an-naru sughra ala qawli al-farra ihtaraqu fiha wa matu ila ay yushfa' fihim kharajahu Muslim. Jadi hadis itu daripada Imam Muslim. Hadis yang sanad daripada Abi Sa'id, kata dia Imam Muslim sebut bahawasanya orang-orang yang mentauhidkan Allah, dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia jahat sikit, banyak buat maksiat, tapi dia yakin dengan Allah, Tuhan tetap Allah Taala. Muwahhidin, orang mentauhidkan Tuhan, bila dia masuk dalam neraka, bila dia masuk dalam neraka orang beriman ni tuan-tuan dan puan, neraka tu wahyan naru sughra, api kecil. Kata Farraq ni, pendapat Farraq, dia akan terbakar dalam tu, ihtaraqu fiha wa matu. Orang beriman yang buat maksiat, dia beriman dengan Allah tapi dia buat maksiat. Berbeza dengan orang kafir tak beriman langsung kan. Dia beriman, dia buat maksiat, kerana banyak kejahatan maksiat ni dia masuk neraka. Dia masuk neraka, kata Farraq, dia terbakar dalam tu dan dia mati. Dia mati. Orang yang kafir, yang tak beriman langsung, dia masuk dalam tu, dia la yamutu fiha wa la yahya. Dia tak mati, kita hidup. Maksud dia tak mati sehingga dia boleh berehat daripada azab, atau dia hidup senang, tak. Dalam tu dia diseksa, diazab oleh Allah. Dia terbakar, tak mati-mati. Adapun orang beriman yang buat maksiat, dia mati. Dia terbakar, ikhtaraqu fiha, dia terbakar, wa matu. Dia mati ila an yushfa' fihim, sehinggalah dia duduk dalam neraka tu sampailah dia diberikan syafaat. Dapat syafaat, dia bolehlah keluar daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata Farraq berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Berdasarkan apa yang disebut oleh Imam Muslim rahmatullah alaihi. Itu tentang ayat summa la yamutu fiha wa la yahya. Kang janganlah sebut, oh kok macam tu Ustaz, tak apalah buat jahat dah, terbakar mati tadi oh. Tak terasa apa-apa. Yang bahaya tu terbakar tak mati-mati tu, oh payah nahan tadi. Terbakar mati tak apa. Duduk sekejap setua, jumpa kawan ni rokok tu, suruh dia cucuh pi rokok tu. Kan. Kalau tahan tu bolehlah buat jahat. Kalau tak tahan tu jangan buat jahat, jangan buat maksiat. Kan? Ingat kita dah banyak kali kita sebutkan, masuk neraka tu, kok sebelum tu masuk syurga, masuk neraka lupa dia pada datang daripada syurga. Sebab teruk azab neraka tu. Teruk azab neraka tu, dia terlupa tadi dia daripada syurga, lupa dah. Teruk azab neraka. Kok masuk syurga lah kat neraka, dia lupa dia petang neraka tu, dia masuk syurga, nikmat benar terlupa dia. Mana dua-dua tu. Allah Ta'ala dia buat satu tempat nikmat, tempat tu terlampau nikmat sampai tak terfikir dia akal. Tak boleh nak diimaginkan, tak boleh nak dirasa, tak boleh nak dibayangkan. Bila Allah Ta'ala buat syurga sebagai tempat untuk orang beriman. Bila dia buat neraka pula, lain teruk, seteruk-teruk sampai tak terfikir dia akal. Sampai tak ada orang boleh tahan. Kan? Sampai akhirnya keluar mulut orang nak jadi, ya laitani kuntu turaba, jadi tanah lah ya Allah Tuhanku, parah benar dalam ni rupa Kan tempat yang gelap, hitam, bumi panih dalam tu. Dalam keadaan yang mungkin terikat, kepada itu diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik.
Kemudian ayat qad aflaha man tazakka. Sekali kita berhenti tuan-tuan. Qad aflaha man tazakka ni mungkin ayat terakhir ni. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dalam kurungan dengan beriman. Jadi ayat ni umum Allah Ta'ala sebut. Beruntunglah. Aflah ni beruntung. Mendapat kejayaan lah. Menang sungguh-sungguh lah. Aflah ni. Sengoti menaik kalau Kelantan tu. Menang sungguhlah orang-orang yang membersihkan diri tazakka. Jadi ulama dia bahaskan apa maksud bersihkan diri ni. Orang yang beruntung, ini syarah daripada Ustaz Ahmad Sunhaji. Yang beruntung dengan mendapat kejayaan ialah orang yang telah mendapat membersihkan jiwanya dari kekufuran dengan adanya iman serta tulus ikhlas dalam segala amalannya yang semata-mata dipersembahkan kepada Allah. Jadi Ustaz Ahmad Sunhaji sebut yang betul-betul tazakka ni yang mendapat kejayaan ni orang yang bersihkan diri. Bersih diri macam mana? Dia bersihkan diri daripada dosa-dosa syirik, kufur kepada Allah. Dia beriman dengan sungguh-sungguh. Iman itu dibuktikan dengan amalan. Amalan itu dipersembahkan semata-mata lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Betul-betul lillahi ta'ala. Beriman, beramal, sungguh-sungguh lillahi ta'ala. Dan dia mengingat nama Allah yang maha agung lalu didirikannya ibadah sembahyang dengan khusyuk kerana mematuhi perintahnya. Inilah orang-orang yang berjaya berdasarkan apa yang disyarahkan oleh Ustaz Ahmad Sunhaji. Adapun berdasarkan apa yang dicatatkan oleh Imam Qurtubi dalam kitab tafsir ini, siapakah qad aflah tu? Siapakah orang-orang yang sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri. Ulama bahas dulu, Imam Qurtubi bahas beruntung ni, kenapa beruntung membersih diri ni? Disebut qad sadafal baqa fil jannah. Siapa dia? Man tatahhara minasyirki bi iman. Qalahu Ibnu Abbas wa Atha wa Ikrimah. Jadi ini pandangan daripada Ibnu Abbas, Atha dan Ikrimah. Kata dia, kenapa beruntung? Sebab orang ini akan menemui baqa ni, menemui apa ni, kekal dalam syurga, menemui kekal apa ni, so apa, dia akan bertemu dengan kekal, keadaan di mana dia kekal dalam syurga Allah Ta'ala. Inilah maksud aflah menang ni. Sebab apa menang? Sebab dia akan kekal dalam syurga Allah. Siapa yang kekal ni? Iaitu orang yang membersihkan diri dia dengan iman, buang dosa syirik, buang syirik, masukkan iman. Inilah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, Atha dan Ikrimah. Rahmatullah alaihim. Jadi orang yang menang tu orang yang membersihkan diri daripada syirik, beriman kepada Allah. Kemudian ada juga pandangan yang lain. Maksud ayat qad aflaha man tazakka ni seperti yang datang daripada Al-Hasan dan Rabi'. Maksud dia, siapakah orang yang beruntung ni? Man tazakka ni, siapa yang tazakka ni, yang aflah ni, beruntunglah orang yang membersihkan. Apa maksud membersihkan itu? Membersihkan diri maksud kata Al-Hasan dan Ar-Rabi', man kana amalu zakiyan namiyan, iaitu orang yang beriman yang amal dia bersih dan berkembang. Dibuat lagi, kembang. Tahun ni buat ni. Orang ni orang yang sentiasa membersihkan diri. Beramal lagi, bersih. Orang ni beruntung. Kata Hasan dan Rabi', dia akan kekal dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga lah yang disebut oleh Ma'mar daripada Qatadah, katanya bi amalin salih. Beruntunglah orang yang membersihkan diri. Membersihkan diri dengan apa? Dengan amal-amal kebaikan. Bi amalin salih. Itu juga yang disebut oleh Abil Aliyah. Jadi ramai ulama menyebutkan beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri. Namun di sana ada juga pandangan yang lain, di mana menyebutkan maksud tazakka ni, beruntunglah orang-orang yang tazakka. Apa maksud tazakka ni? Satu, kita dah faham maknanya, ulama kata tazakka maksud membersihkan diri dengan amal soleh, beriman. Ada pandangan yang kedua, maksud tazakka ni sebenarnya ayat itu nazalat fi sadaqatil fitri.
Macam zakat fitrah. Beruntunglah orang yang bayar zakat fitrah. Itu ada pandangan yang kedua daripada ulama tafsir. Itu daripada Ibn Sirin. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Qal, kata Ibn Sirin, kharaja fa shalla ba'da ma ada. Dia keluar dari sembahyang lepas dia bayar zakat. Zakat fitrah. Jadi ayat ni turun sebenarnya ke zakat fitrah. Beruntunglah orang yang boleh bayar zakat fitrah. Kalau berdasarkan pandangan yang kedua ini. Pandangan yang kedua ini. Jadi ayat qad aflaha man tazakka, maka beruntunglah orang yang bayar zakat, wa dzakara asma rabbih, dia ingat Allah Taala, nama Allah Taala, Tuhannya, fa shalla, kemudian dia sembahyang. Jadi ayat ni cerita tentang zakat fitrah dulu-dululah. Dan ada juga pandangan daripada Abi Sa'id Al-Khudri menyebutkan ayat ni berkenaan dengan zakat fitrah dan sembahyang hari raya. Kamu lihat kita nak bayar zakat sebelum hari raya kan, sebab hari raya kita bayar zakat fitrah dulu untuk waktu afdal, itu sembahyang hari raya. Itu pandangan daripada Abi Sa'id Al-Khudri daripada Umar, iaitu Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar. Jadi ayat itu turun menceritakan tentang zakat fitrah dan sembahyang hari raya. Kerana kata Abu Aliyah, qala Abu Aliyah, sungguhnya orang-orang Madinah dulu, di Madinah, mereka melihat tidak ada satu sedekah pun yang lebih afdal daripada zakat fitrah dan daripada memberi orang minuman. Di Mekah kan, siqayatul ma', beri orang minum. Kalau nak buat, tak ada satu sedekah yang lebih afdal daripada zakat fitrah. Keluarkan zakat tu, zakat fitrah tu tak ada yang lebih afdal, kata ahli Madinah, orang-orang Madinah. Dan beri orang minum air. Beri orang minum air ni amalan yang baik. Sebab tu orang Madinah sampai hari ni kan tuan-tuan, kadang kita pergi Mekah kan, ada orang buat teh kan, syai teh. Nak berpondok, dia teko ni rupa, dia beri minum air je. Sebab itu nenek moyang mereka macam tu yakin. Antara amalan yang paling baik, zakat fitrah dengan beri orang minum air. Dan ada hadis yang kuat sebenarnya tuan-tuan. Riwayat daripada Kasir bin Abdullah, saya terjemah teruslah. Riwayat daripada Kasir bin Abdullah, daripada ayahnya, daripada datuknya, bahawasanya Nabi SAW telah bersabda berkenaan dengan ayat qad aflaha man tazakka. Nabi baca qad aflaha man tazakka, qal, Nabi pun bersabda akhraja zakatal fitri, iaitu dia mengeluarkan zakat fitrah. Siapa orang yang tazakka ni, beruntunglah orang yang membersihkan diri, iaitu orang yang bayar zakat fitrah. Wa dzakara asma rabbih fa shalla, Nabi baca ayat, dan dia ingat nama Tuhannya, kemudian dia sembahyang, iaitu salatul Aid, sembahyang raya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud ayat ni qad aflaha man tazakka, maka beruntunglah orang-orang yang membayar zakat fitrah. Dua pandangan. Kita bawa pandangan yang ketiga, yang terakhir. Ini yang terakhir dah ni. Ada ulama menyebutkan dia bukan sekadar zakat fitrah, menyucikan harta sahaja. Zakat ni maksud disuci. Fitrah ni menyucikan diri kita dengan kita bayar tebusan, bayar zakat ataupun zakat harta-harta yang lain. Ini pendapat daripada Atta. Orang tanya, satu riwayat daripada Ibnu Jurayj, qultu li Atta. Ibnu Jurayj kata kepada Atta, seorang ulama, qad aflaha man tazakka lil fitri. Adakah maksud qad aflaha man tazakka ni untuk bayar zakat fitrah ya? Kemudian Atta jawab, qala hiya li sadaqat kullaha. Tak, dia semua jenis zakat, semuanya. Harta ni semua jenis, harta-harta keluarkan zakat dia. Bukan zakat fitrah je dah, kata Atta. Dan dikatakan juga, pandangan menyebutkan bukan juga membersihkan harta, zakat ni membersihkan, tetapi membersihkan amalan juga. Membersihkan amalan, iaitu membersihkan, maksud ayat ni qad aflaha man tazakka, mendapat keuntunganlah orang-orang yang bayar zakat. Satu tadi membersihkan diri, yang kedua tadi membersihkan harta je, bayar zakat fitrah, ataupun semua rotok yang kuno-kuno zakat bayar. Orang ni untung. Ada pula pandangan yang ketiga katakan membersihkan amalan, zakatul a'mal, iaitu apa?
membersihkan segala amalan daripada apa? Ada dua disebut sini. Minar riya wat taksir, daripada riya menunjuk dan cuai. Lalai sampai tak buat amalan. Inilah maksud ayat. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dia, membersihkan harta dia, membersihkan jiwa dia daripada sifat riya bila dia beramal. Kan? Itulah yang disebut oleh Al-Imamul Qurtubi rahmatullah alaih. Dan akhir sekali tuan-tuan ada satu cerita kan. Ini pun kita dah, ayat ni kita dah baca dekat surau Kampung Cuai Leman. Satu kisah kita cerita untuk sebagai peringatan. Diriwayatkan oleh Atha, kata dia ayat ni turun tentang kisah Sayyidina Osman. Yang satu hari kata dia di Madinah ada seorang munafik yang ada kebun tamar, ditanam pokok tamar, pokok kurma di Madinah. Pokok banyak. Satu hari di sebelah kebun ni ada pula rumah orang yang beriman, sahabat Ansar. Angin kuat, pokok ni condong-condong ke rumah orang, jatuhlah serumpun ke rumah orang beriman ni, orang sahabat Ansar ni, kaum Ansar ni. Jadi bila jatuh tu tamar dekat rumah dia makan dia. Dia makan anak beranak. Fayaquluhu wa wa'iyaluhu, makanlah tamar kepunyaan orang munafik ni, orang beriman tapi munafik. Orang munafik. Sahabat Ansar ni pun makan. Bila makan dilihat oleh orang munafik ni, dia pun tak puas hati. Fa khasamahul munafiq. Fasyaka dzaika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik ni marah, sahabat Ansar ni makan kurma dia. Padahal kurma tu angin kuat jatuh ke rumah orang beriman ni, orang Ansar ni. Jadi sahabat Ansar ni pun mengadulah ke Rasulullah tentang keadaan orang jiran munafik ini yang marah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fa arsala lil munafiq wa huwa la ya'lamu nifaqahu. Nabi pun hantar seorang sahabat ke rumah orang munafik ni. Yang sahabat yang dihantar ni tak tahu orang tu munafik. Dia pergi rumah tu sebab Rasulullah suruh. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah, orang lelaki ni sampai ke rumah orang munafik ni pun beritahu. Aku diberitahu oleh Rasulullah, kurma kau ni angin kuat tiup jatuh terbarai ke rumah kawan sebelahnya. Kawan sebelahnya dia berdarah, dia tak ada sebut berdarah tu, tapi khabar kawan ni makan dengan anak beranak tamar kau tu, kurma kau. Kan? Jadi Rasulullah bagi tawaran. Fahal laka an u'tiyaka nakhlatan fil jannah badalaha. Rasulullah sebut, nak tak kau halalkan dia yang dimakan tu ditukar besok di akhirat, besok dalam syurga kau akan dapat pokok tamar dalam syurga. Makan serumpunnya. Allah Ta'ala bagi tamar sebatang dalam syurga untuk kau ya. Kau nak tak tukar? Kata orang utusan Rasulullah ni kepada orang munafik ni. Dia tak tahu orang tu munafik. Dia pun sebutlah seperti mana diarahkan Rasulullah. Tapi orang munafik tu jawab, faqala abi'u ajilan bi ajilin la af'al. Tak nak dah. Aku kalau meniaga aku nak untung sekarang. Apa nak untung lambat-lambat kata dia. Tak nak sukuk sini. Sekarang dia nak berganti rugi kata dia. Bila ke syurga tu, bila kalau kata dia kan, dia nak sekarang kata dia. Jadi didongarlah peristiwa ini oleh Sayyidina Osman. Sayyidina Osman dia pun pergi jumpa orang munafik ni, dia nak lepahan sahabat Ansar ni. Dia pun tadi orang tu makan rumput dia pun bagi satu kebun ke orang tu, memakak-makak. Tak adalah Sayyidina Osman kata memakak-makak dah. Tapi Sayyidina Osman ni dia kaya, kotor banyak. Memang kerja bagi orang duit, bagi orang kotor ya. Pergi dekat orang munafik tu, a'tahu ha'atan min nakhlin. Dia bagi ha'it ni satu kebun bagi. Makan serumpun dia bagi sebatang bagi okeylah. Sayyidina Osman tak ada dah. Sekebun bagi orang tu. Ambil kau sekebun, muka ambil sekebun. Jadi bila Sayyidina Osman bagi sekebun ke orang munafik nak lepas sahabat Ansar ni, turun ayat fa fihi nazalat qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang boleh membersihkan diri. Sayyidina Osman dia bersih diri daripada ikatan harta. Kat dia tak ada apa kat dia tu sekebun tu dibagi kebun pada orang munafik ni. Wa nazalat fil munafiq. Adapun orang yang munafik tu ayat yang turun pada dia wa yatajannabuhal ashqa. Maka orang-orang yang celaka itu menjauhkan peringatan. Tadi ingat dia Nabi tadi dia hantar utusan.
Tak ada dah, dia nak sekarang. Bila kalau itu dah dapat kurma dalam syurga tu, tak labik lagi, dia sekarang dia nak. Ayat wa yatajannabuhal ashqa, dan menjauhkan peringatan tu oleh orang-orang yang celaka. Itu dengan berakhirnya cerita kisah Sayyidina Osman tu menandakan berakhirlah kuliah kita pada malam ini. Cukuplah sekadar itu tuan-tuan, mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita semua, mudah-mudahan kita dengar, kita duduk sama-sama tuan-tuan, sikit sebanyak ada kesan dalam jiwa kita, kita terarah kepada keadaan yang lebih baik, mudah-mudahan di sudut amalan ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon ampun, mohon maaf tuan-tuan kalau ada kasar bahasa, ada perkataan yang tak sesuai didengar. Semua kelemahan daripada saya, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mohon pada Allah dengan datangnya kita ke majlis ilmu yang secara langsung berkaitan dengan Quran ni, mohon pada Allah mudah-mudahan ada keberkatan majlis ini. Allah Ta'ala sampaikan keberkatannya kepada Allah. Allah yarham ayah kita, ibu kita, saudara-mara kita, adik-beradik kita, mak saudara kita, siapa-siapa saja saudara kita yang telah mendahulu kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan asbab kita masuk ke majlis ilmu ini, Allah Ta'ala berikan ketenangan dalam kehidupan kita, usaha kita menjadi, perancangan kita diberikan kejayaan, doa-doa kita dimakbulkan, anak-anak kita semua insya-Allah kalau peksa diluluskan. Kalau tak dapat kerja, ada kerja. Tak ada jodoh, ditemukan jodoh. Mudah-mudahan semuanya di bawah peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan berkat kita masuk ke majlis-majlis ilmu ni. Insya-Allah, Allahumma amin. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 4 bulan tuan kan? Tak tulis kan, tercari-cari pula sudah. Ada soalan tuan-tuan, kok dapat jawab, saya jawab. Kok tak dapat jawab, saya hutang dulu. Kalau ada lah. Kok tak ada, kita berhenti kat sini. InsyaAllah. Selalu suara soalan ni daripada lelaki. Hari ni tak ada. Cik Ain apa? Siapa Cik Ainun apa? Ainuddin. Hari ni tak ada, insyaAllah. Tak ada tu maknanya kita boleh balik awal lah. Kita berhenti kat sini tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Falastin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuq auladana bin najahi fi kulli imtihanihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab.